Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama dengan Cikgu Iliana untuk pembelajaran sains tingkatan 4 KSSM. Pada hari ini, kita masih lagi membincangkan bab 12 tenaga nuklear dengan subtopiknya atau standard pembelajarannya 12.3 impak penggunaan tenaga nuklear dan 12.4 tenaga nuklear di Malaysia. Standard kandungan, impak penggunaan tenaga nuklear di Malaysia. Standard pembelajaran. Pertama, menceritakan impak penggunaan senjata nuklear kepada hidupan dan persekitaran. Kedua, merumuskan impak ujian nuklear ke atas persekitaran. Pertama, menceritakan impak penggunaan senjata nuklear kepada hidupan dan persekitaran. Dalam bahagian ini, saya akan menceritakan sejarah penciptaan tenaga nuklear dan di manakah tenaga nuklear ini digunakan pertama kali dan apakah tujuannya. Pada tahun 1940-an, melalui saranan Albert Einstein kepada Presiden Amerika Syarikat telah menjalankan pendidikan awal tentang tenaga nuklear untuk menghasilkan bom yang lebih kuat. Kenapa sebelum ni kita tahu ya, Albert Einstein asalnya Jerman. Dia telah berhijrah ke Amerika disebabkan oleh Perang Dunia Pertama. Masa tu Nazi menguasai Jerman. Jadi Albert Einstein telah menghantar surat kepada Presiden Amerika mengatakan yang saintis Jerman ni sudah bersedia untuk menghasilkan bom yang lebih kuat. Jadi Albert Einstein pun memberikan cadangan kepada Presiden Amerika masa itu iaitu Roosevelt untuk melaksanakan, untuk menjalankan satu projek Manhattan yang diketuai oleh J. Robert Oppenheimer yang merupakan individu pertama mencipta bom atom di dunia. Beliaulah yang digelar Father of the Atomic Bomb. Semua ini berpunca daripada cadangan awal Albert Einstein. Ini adalah gambar J. Robert Oppenheimer semasa mudanya lah. Bom ciptaannya digunakan oleh tentera Amerika Syarikat untuk mendesak Jepun mengaku kalah dalam Perang Dunia Kedua. Kita tahu ya, Jepun masa tu menguasai hampir keseluruhan Asia, termasuklah negara kita Malaysia. Jadi kemarahan Jepun ni terlalu ganaslah bagi Amerika Syarikat dan boleh menggugat penguasaan Amerika Syarikat terhadap dunia. Walau bagaimanapun, di sebalik kebanggaan mencipta bom atom, beliau akhirnya menyesal selepas menyaksikan sendiri kemusnahan akibat ledakan bom atom tersebut yang telah digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki. Sehingga dia mengeluarkan, J. Robert Oppenheimer ni mengeluarkan kata-kata, I am become death, the destroyer of worlds. Jadi dialah pemula kepada berjuta-juta kematian dan juga merupakan pemusnah kepada dunia. Ini adalah peta negara Jepun. Di sinilah pertama kalinya dalam sejarah dunia peperangan tidak pernah berlaku dalam mana-mana perang. Hanya Perang Dunia Kedua sahaja di mana bom atom digunakan untuk menundukkan kuasa Jepun. Ini adalah lokasi Hiroshima. Dan di sini adalah Nagasaki dan di sini saya labelkan juga Kokura. Kenapa saya labelkan Kokura juga? Kita bincangkan selepas ini. Dunia menyaksikan malapetaka yang amat dahsyat apabila tenaga nuklear dimanipulasi untuk menghasilkan senjata nuklear yang digunakan oleh Amerika Syarikat untuk mengebom Hiroshima dan Nagasaki 75 tahun yang lalu. Kebanyakan mangsa yang terkorban merupakan rakyat biasa. Walaupun pada sasaran asalnya, kenapa dibom di Hiroshima? Kerana di situ merupakan stesen bagi tentera Jepun pada musim panas. Bom pertama yang digugurkan di Hiroshima diberi nama Little Boy. Nama saja Little Boy, tapi impaknya sangat besar ya. Digugurkan pada 6 Ogos 1945 dengan membunuh 70,000 orang awam secara serta-merta. Manakala sejumlah 90,000 hingga 140,000 lagi meninggal dunia akibat terbakar, kesan sinaran radioaktif dan penyakit yang menyusul di samping diburukkan lagi oleh kesuntukan sumber perubatan.
Tokyo mengambil masa kira-kira 3 jam sebelum menyedari Hiroshima telah dibom. Dan seluruh bandaraya itu menjadi amat panas sehingga mencairkan struktur besi. Jadi boleh bayangkanlah, kalaulah struktur besi itu pun cair, apa berlaku pada manusia yang berada di hypocenter letupan bom atom? Tentulah mereka itu menguap, menguap terus hilang, tak ada kesan, tak ada jejak, seterusnya kita bincangkan pula pengeboman di Nagasaki. Letusan bom nuklear di kedua-dua bandar mengganggu keadaan atmosfera, kesan daripada gelombang yang terhasil di samping luruhan radioaktif yang dikeluarkan. Namun, kesan luruhan radioaktif di Hiroshima lebih rendah berbanding Nagasaki. Bom yang digunakan, jenis bom atom yang digunakan ataupun bahan isotop yang digunakan pun juga berbeza. Sistem perhubungan di bandaraya juga terputus. Sepatutnya bom tersebut digugurkan di Kokura, tetapi disebabkan pada masa itu langit Kokura, di sini Kokura kedudukannya berdekatan saja, Hiroshima, Kokura dan Nagasaki. Sasaran diubah ke Nagasaki. Allah nak selamatkan Kokura ni dibagi awan kat situ. Tetapi sebenarnya Nagasaki pun pada masa itu masih juga berawan dan bom itu dijatuhkan ke lembah di sasaran yang tidak tepat disebabkan pertama, minyak pesawat pengebom itu tidak mencukupi dan juga keadaan Nagasaki pada masa itu juga masih berawan. Bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki bernama Fat Man. Struktur dia pun fat jugalah. Digugurkan pada 9 Ogos 1945. Membunuh kira-kira 40,000 hingga 75,000 orang yang terkorban serta-merta. Ledakan bom atom plutonium ni adalah lebih besar daripada Hiroshima. Ini adalah gambar raja yang menunjukkan bagaimana cendawan letupan asap cendawan ni di Nagasaki dan ini adalah di Hiroshima. Kita nampak di Nagasaki lebih besar berbanding di Hiroshima, tetapi di Hiroshima lebih berbahaya sebab letupan ini bertukar menjadi ribut api. Tapi Nagasaki dia tak. Ini adalah Fat Man. Bom atom Fat Man menggunakan isotop plutonium-239 untuk mencetuskan tindak balas berantai bagi pembelahan nuklear. Bom atom Fat Man menghasilkan ledakan yang lebih kuat daripada Little Boy tetapi tidak membentuk ribut api. Manakala yang ini pula adalah bom atom Little Boy. Meletup di udara. Bom ni tak sempat jatuh lagi ke tanah, tetapi meletup di udara sejauh 580 meter dari tanah di kawasan yang padat penduduk dan merupakan stesen 40,000 tentera Jepun pada musim panas. Sebab itulah Amerika mensasarkan Hiroshima pada pertama kalinya. Menggunakan isotop uranium-235 untuk mencetuskan tindak balas rantai pembelahan nuklear. Dikatakan plutonium ni lebih membebaskan radiasi berbanding dengan uranium. Dan ini adalah pesawat B-29 Amerika Syarikat Enola Gay. Enola Gay ni dinamakan bukanlah dia ni gay Enola Gay ni adalah nama sempena ibu seorang pilot pesawat ni. Menjatuhkan bom atom bergelar Little Boy di Hiroshima. Dan juga Fat Man di Nagasaki. Ini adalah keadaan bandar Hiroshima sebelum perang dan juga selepas. Kalau kita tengok sekarang pun Hiroshima dah semakin pulih. Ini adalah bangunan sebelum letupan bom atom yang terletak betul-betul di hypocenter atau pusat letupan Little Boy. Dan ini bangunan yang masih lagi dikekalkan sehingga hari ini sebagai memorial peringatan kesan letupan bom atom. Agak-agak awak orang Jepun tak berdendam dengan Amerika disebabkan Amerika telah meletupkan bom atom. Banyak kajian ditanya mereka mendidik generasi muda agar tidak membenci Amerika. Kenapa? Mereka didik generasi muda mereka supaya membenci peperangan. Kenapa negara mereka dibom? Kerana mereka yang memulakan
peperangan terlebih dahulu. So ini macam balasan lah. Ya. Okey, ini adalah Hiroshima radius di mana di sini yang merah ni, di sinilah bom atom dijatuhkan. Pusat letupan bom atom di atmosfera Hiroshima meratakan bangunan sehingga radius 2.5 km dari pusat letupan dan dikatakan dia punya letupan tu boleh naik setinggi 18,000 km di langit. Ya, jauh lah tu. Okay, kesan letupan nuklear kepada manusia di Hiroshima dan Nagasaki. Okey, nampak kesan lecuran. Ya. Okey, yang ni rambut pun dah tak ada, mata pun hilang, cahaya. Ini disebabkan haba yang panas daripada letupan nuklear tu. Okey, ini juga. Tengok ya. Sangat dahsyat. Okey, ni rambut pun dah tak ada, rambut semua gugur. Dan mereka semua ni tak berjayalah hidup, ya. Okey, seterusnya. Walaupun Jepun dah diserang ya, 2 tempat Nagasaki, sebenarnya ada lebih kurang 5 lagi lokasi yang mereka cadangkan untuk dibom ya. Jadi Maharaja Jepun pun masa tu pun dia pun takutlah juga ya, takut negara dia musnah dan rakyat dia tak ada, tentera dia semakin berkurangan. Jadi apa yang dia perlu buat? Terpaksalah dia menyerah kalah. Jadi bila Jepun menyerah kalah tu? Pada 15 Ogos 1945, Jepun mengumumkan menyerah kalah kepada pihak Berikat, lalu menandatangani surat cara penyerahan kalah pada 2 September dan menamatkan Perang Dunia Kedua. Maharaja Hirohito dibenarkan memerintah Jepun dengan pengawasan Amerika Syarikat. Pengalaman pengeboman ini menggesa Jepun mengamalkan 3 prinsip tanpa nuklear yang melarang Jepun daripada melengkapkan diri dengan senjata nuklear. Okay, walaupun Jepun tiada senjata nuklear, tapi Jepun ada loji nuklear. Yang paling popular adalah Fukushima. Kenapa popular ya? Sebab semasa gempa bumi, loji Fukushima ni, loji stesen nuklear Fukushima ni dia terletak berhampiran dengan laut. Okay? Memang stesen janakuasa elektrik mesti letak berhampiran dengan laut. Sebab apa? Kita perlukan air untuk menyejukkan janakuasa tu. Ya? Dan di situ dikatakan berlaku kebocoran jugalah. Okay, bom atom yang digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki adalah pertama kali digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Okay? Kita tidak mahu malapetaka ini berulang lagi. Kini, banyak negara yang mula mengeluarkan senjata nuklear masing-masing. Ada lebih kurang 7,000 lebih ya senjata nuklear yang aktif di Amerika Syarikat dan juga Rusia. Okay? Amerika dan Rusia ni mempunyai paling banyaklah bom nuklear. Walau bagaimanapun, semua negara ini terikat dengan perjanjian pengawalan senjata nuklear yang mengawal dan tidak membenarkan mana-mana negara menggunakan senjata nuklear sewenang-wenangnya. Jadi sekarang kalau kita tengok pun kebanyakan negara menggunakan tenaga nuklear ni untuk stesen janakuasa elektrik. Ya. Okey, semasa masih lagi perang dingin Rusia dan Amerika ya, impak ujian nuklear. Okey, sebelum senjata nuklear digunakan, ujian nuklear perlu dilakukan untuk memastikan sama ada senjata itu berfungsi atau tidak. Okey, perang masih belum berakhir bagi Amerika dan Rusia. Jadi, ujian nuklear dilakukan sama ada di pertama, atmosfera, kedua, di daratan. Okey, di daratan ni biasa kawasan yang diorang pilih ni kawasan padang pasir lah, gurun ya. Dan juga di bawah laut. Okay. Di bawah laut pun dia orang pilih juga tempat. Kalau jurang Mariana tu taklah, sebab jurang tu sangat-sangat dalam. Jadi tak sempat nak meletup. Bom atom tu dah kemek dulu. Okey, bawah laut. Okey, so ini adalah salah satu ujian yang telah dilakukan oleh Rusia, iaitu Sabom ya. Pada 31 Oktober 1961, Rusia telah menjalankan ujian bom nuklear terkuat, iaitu bom termonuklear bernama Sabom dengan daya ledakan sebanyak 50,000 kiloton TNT yang jauh lebih besar dan memusnahkan. Kini terdapat lebih 7,000 bom nuklear dalam simpanan Amerika dan Rusia dengan kekuatan setiap satu bom 1,000 kali lebih kuat daripada yang digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki. Okey, kita tengok ya, di sini adalah Mount Everest. Ini adalah bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Okey, membunuh sehingga 140,000 orang. Okey.
Okey, ini adalah Nagasaki, bom dijatuhkan di Nagasaki dan ini adalah ketinggian kapal terbang komersial. Okey, ini B-83, Castle Bravo, Sabom, dan ini yang paling besar sekali, Theoretical Sabom. Okey, kalau Sabom ni dia bukan lagi menggunakan pembelahan nuklear untuk menjadikan bom ni. Kita panggil dia bom hidrogen. Bom hidrogen ni macam mana pula? Bom hidrogen ni terbentuk hasil daripada pelakuran nuklear, iaitu di mana isotop hidrogen bergabung, okey, untuk menghasilkan sabom. Bezalah dengan Hiroshima dan Nagasaki, dia menggunakan prinsip pembelahan nuklear. Okey, sebab tu sabom tu lagi besar. Kita panggil hydrogen bomb. Okey, impak ujian nuklear. Ujian nuklear ini memberikan impak buruk kepada hidupan dan persekitaran. Ujian nuklear di bawah tanah contohnya akan menyebabkan kesan radiasi tanah dan sumber air. Begitu juga di laut akan berlaku kemusnahan hidupan dan juga pencemaran yang teruk. Okay. Bagi manusia dan hidupan di darat, kesan penyebaran radiasi daripada kesan ujian nuklear boleh menyebabkan kesan somatik dan kesan genetik. Okey. Kesan somatik dan kesan genetik. Okey, ini adalah contoh-contoh situasi akan dihadapi akibat daripada radiasi. Yang pertama, lawyer. Okey, katarak. Ni katarak ya. Biasa katarak akan menimpa pada orang tua ya, tapi disebabkan radiasi, orang muda pun boleh dapat. Okey, seterusnya keletihan tak bermaya. Okey, keguguran rambut dan penyakit leukemia. Okey, ini adalah serangan terhadap sel badan, kesan somatik. Okey, seterusnya kesan genetik. Yang pertama, mutasi sel. Okey, tengok. Tangan dia dah tak sempurna ya. Bertakuk tu semua. Okey. Yang kedua, kecacatan bayi. Ini adalah mangsa kanak-kanak ya, bayi mangsa kebocoran loji nuklear di Chernobyl, Rusia. Okey, dan ini adalah kanser ya. Kanser otak, kanser payudara, kanser hati, kanser mulut, ni kanser cervix dan yang ni kanser kulit. Okey, seterusnya kita uji minda anak-anak berkenaan dengan topik 12.3 sama ada anak-anak faham atau tidak. Okey, soalan pertama. Nyatakan 3 kesan buruk yang berlaku jika penggunaan senjata nuklear diteruskan. Okey, kesan buruk ya. Jadi kalau ditanya kesan buruk di sini, boleh pergi mana-mana jawapan saja sama ada kesan terhadap sekitaran atau hidupan. Okey, yang pertama, dunia akan mengalami kemusnahan. Bilangan kes kanser meningkat dan peperangan antara negara yang punya senjata nuklear akan tercetus. Okey, maknanya jumlah populasi dunia pun, populasi manusia di dunia ni pun akan semakin berkurangan. Okey, yang kedua, apakah tujuan ujian nuklear dijalankan? Okey, pertama, memastikan sama ada senjata nuklear boleh berfungsi dengan baik atau tidak. Okey, seterusnya kita dah selesai 12.3 dan kita masuk pula kepada standard kandungan yang terakhir untuk sains tingkatan 4 KSSM, iaitu 12.4 tenaga nuklear di Malaysia. Okay. Standard pembelajaran mewajarkan pembinaan stesen janakuasa nuklear di Malaysia. Okey, pendapat yang mencadangkan pembinaan stesen janakuasa di Malaysia ni ada pro dan kontranya. Okey, contoh ni keratan akhbar daripada Berita Harian Online. Okey, Tun bekas mantan Perdana Menteri kita, Tun M, mengatakan bahawa Malaysia tidak akan guna tenaga nuklear sebagai sumber tenaga. Jadi kenapa ya? Banyaklah sebab-sebabnya. Okey. Dan cadangan pula ya. Mungkin ni daripada saintis kot. Mungkin dia dah rasa dia dah banyak pengetahuan berkenaan dengan tenaga nuklear. Jadi
Teroka potensi besar nuklear jana tenaga diperbaharui. Ni gara-gara apa ni? Gara-gara PKP lah, disebabkan oleh COVID-19, penggunaan bil elektrik semakin meningkat. Bila semakin meningkat, tenaga elektrik daripada sumber hidro ataupun bahan api fosil menjadi semakin mahal, dan dikatakan dengan menggunakan jana kuasa nuklear ni akan menjadi lebih murah. Ya, so adakah anda bersetuju negara kita membina stesen jana kuasa nuklear? Okey, di Malaysia 70% sumber tenaga dijana daripada gas asli. Namun begitu, petroleum, gas asli dan arang batu adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui dan lama-kelamaan akan susut. Jadi, bagaimana dengan generasi akan datang? Mungkin mereka dah tak kenal kot gas asli tu apa, petroleum apa. Ya, yang diorang tahu elektrik, kereta elektrik. Semua elektrik. Okey, adakah wajar stesen jana kuasa nuklear dibina di Malaysia? Okey, yang ni soalan yang biasa ditanya dalam soalan wajaran. Itu soalan esei ya. Okey. Wajar jika dan juga tidak wajar. Okey, jawab dua-dua pun betul. Tapi bersyaratnya mestilah ada alasan. Okey, so alasan yang pertama, untuk menampung permintaan pengguna terhadap tenaga elektrik yang semakin meningkat. Okey, yang kedua, tenaga nuklear dikategorikan sebagai tenaga hijau kerana sedikit gas rumah hijau yang dibebaskan sepanjang hidupnya. Okey, ketiga, tenaga nuklear lebih murah berbanding bahan api fosil. Kenapa lebih murah? Okey, yang pertama sebab kuasa tenaga nuklear lebih besar dengan jumlah bahan api yang kecil. Dan stesen jana kuasa nuklear tidak memerlukan kawasan yang luas berbanding jana kuasa solar dan angin. Jadi kalau negeri dalam Malaysia ni, yang mana agak-agaknya sesuai untuk dibina stesen jana kuasa? Okey, daripada cadangan yang cikgu baca, salah satunya Kedah, okey, kawasan tepi pantai, Terengganu dan juga Pahang. Okey, syukur alhamdulillah Kelantan tak termasuk ya. Okey, tidak wajar pula bagaimana? Reaktor nuklear menghasilkan sisa radioaktif yang berbahaya kepada manusia dan alam sekitar jika tidak dikendalikan dengan cermat. Okey, profesionalisme pada saintis lah. Ya, saintis kena tahu bagaimana nak mengendalikannya dengan cermat. Sisa buangan daripada bahan radiasi tidak mudah dilupuskan kerana menanamnya dalam tanah dan menutup dengan simen tebal mengundang masalah kekurangan kawasan untuk pembangunan. Okey, sebagaimana yang kita tahu, negara kita Malaysia ni bukanlah besar sangat berbanding dengan Rusia, Amerika ataupun negara Timur Tengah yang lain yang sudah membina loji nuklear. Jadi, dengan kekangan kawasan ya dan juga pertambahan penduduk, okey, pembangunan perlu dilakukan di kawasan-kawasan itu. Jadi kalau kita dah tanam radiasi dalam tanah tu, adakah selamat lagi tempat tu untuk diduduki? Ya, jadi rugilah ya. Okey, risiko kemalangan di stesen jana kuasa yang mengancam kesihatan manusia dan juga persekitaran. Okey, kita tahu ya boleh menyebabkan kanser, mutasi sel, okey. Dan yang paling yang mencabar kita lah, negara masih lagi kurang pengetahuan yang cukup untuk menggunakan bahan nuklear. Ni kita sebagai generasi muda kenalah belajar ya untuk mendalami lagi senjata nuklear ni. Okey, agensi ini adalah bangunan Agensi Nuklear Malaysia. Okey, dahulu kita kenalinya sebagai Institut Penyelidikan Nuklear Malaysia MIN yang terletak di Bangi, Selangor untuk menyelaraskan aktiviti-aktiviti sains dan teknologi nuklear. Jangan pula kata ni loji nuklear ni, tak ya. Ini adalah Institut Pendidikan. Ya. Jadi apakah tujuan penubuhannya? Menyelaras aktiviti berteraskan sains dan teknologi nuklear serta teknologi yang berkaitan dengannya. Okey, aktiviti utama penyelidikan dan pembangunan R&D, okey, teknologi nuklear bagi pembangunan negara dan kerjasama antarabangsa. Okey, apakah faktor yang diambil kira sebelum membina stesen jana kuasa nuklear? Pertama, okey, bahan api fosil seperti arang batu, gas asli, petroleum yang akan habis dan kosnya semakin meningkat. Okey, kedua, kesan pencemaran lebih rendah berbanding dengan sumber bahan api fosil. Maksudnya, gas yang dikeluarkan oleh loji nuklear tu taklah secemar ya. Berbanding dengan sumber bahan api fosil daripada petroleum dan juga gas asli. Okey. Kawasan haruslah strategik dan berhampiran dengan sumber air bagi memudahkan penyejukan dilakukan. Kadar tenaga yang dikeluarkan oleh tenaga nuklear jauh lebih besar
daripada sumber bahan api fosil. Okey. Ada 4 alasan dia ya. Okey. Akhirnya, kita uji lagi minda anak-anak dengan praktis formatif 12.4. Yang ni cikgu ambil daripada buku teks saja. Okey, kita bincangkan jawapannya. Okey, nyatakan 2 sumber tenaga utama di Malaysia pada masa ini. Okey, yang pertama gas asli dan yang kedua adalah tenaga hidroelektrik atau hidro. Okey, yang kedua, nyatakan 3 faktor yang perlu diambil kira bagi melaksanakan pembinaan stesen janakuasa. Okey, yang pertama, bahan api fosil yang mungkin semakin berkurangan. Tenaga nuklear membebaskan gas rumah hijau yang amat sedikit. Kadar tenaga yang dikeluarkan oleh sumber tenaga nuklear lebih besar walaupun jumlahnya sedikit berbanding dengan sumber bahan api fosil. Okey, dengan itu berakhirnya pembelajaran cikgu hari ini, dan sebelum cikgu mengundurkan diri, cikgu ingin kongsikan anak-anak dengan kata-kata hikmah daripada seorang saintis yang mengkaji bidang nuklear dan sangat terkenal lah, dan beliau adalah Albert Einstein. Okey, jadi pada 80 tahun yang dahulu ya, saintis genius iaitu Albert Einstein pernah mengungkapkan kata-kata berikut. I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones. Okay, German theoretical physicist. Okay, apa maksudnya? Dia kata, saya tahu dengan apa Perang Dunia Ketiga ini akan digunakan. Senjata apa dalam Perang Dunia Ketiga ini akan digunakan. Tetapi, maaf ya, saya tidak tahu dengan senjata apa Perang Dunia Ketiga digunakan. Tetapi, dalam Perang Dunia Keempat, hanya akan menggunakan batu dan juga kayu. Okey, ini dah 80 tahun dulu dia kata macam ni ya. Jadi, agak-agak awal lah. Apakah senjata yang digunakan untuk Perang Dunia Ketiga? Selamatkan generasi kita. Apa yang harus kita lakukan untuk memastikan dunia bebas daripada peperangan? Sama-samalah kita berdoa agar dijauhkan daripada malapetaka letupan nuklear yang amat dahsyat ini. Dan kesannya sangat-sangatlah menyedihkan. Okey, sekian. Terima kasih daripada Cikgu Iliana. Saya ucapkan selamat belajar, jaga diri dan hiasi peribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.